بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Dan nikmat inilah yang patut kita syukuri dengan kita memperbanyakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tak tinggal kita. Allah Subhanahu wa taala tak bagi kita bala bencana. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk menikmati segala nikmat-nikmat yang telah diberikan. Tanpa Allah Subhanahu wa taala minta bayar ganti sekali satu sen pun. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tak bertakwa pun tuan-tuan, sebagaimana sebelum ni kita belajar, kalau kita tak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ni, kalau seluruh dunia ini pun tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sekali pun, dia tidak ada kesan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang akan jadi masalah adalah kehidupan kita di akhirat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita belajar akidah. Bertahun-tahun kita belajar akidah ni untuk apa tuan-tuan? Untuk kita mengenal siapakah pencipta kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk mengungkapkan daripada mana dia datang dan kepada mana dia akan pergi. Kita ini, kehidupan kita di dunia ini bermula daripada zaman kita kanak-kanak. Kita ini tak tahu pun tuan-tuan. Kalau saya tanya anak saya tu, Nabi Muhammad itu siapa? Nabi Muhammad tu Nabi Muhammad. Dia tak tahu apa. Dia tak tahu siapa Nabi Muhammad tu. Apakah fungsinya? Yang dia tahu adalah sembah Allah. Dia tahu sembah Allah, tapi dia tidak mampu lagi mencernakan kehidupan dia. Sebab apa tuan-tuan? Sebab akal fikiran dia belum sampai lagi ke tahap dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Masuklah kita ke alam remaja, sekolah menengah, barulah rasa tuan-tuan, ambil exam dapat markah rendah je, kawan-kawan lain dapat markah tinggi. Barulah masa tu kita belajar untuk apa tuan-tuan? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta doa. Ya Allah, ya Tuhanku, luluskanlah aku exam. Itulah yang budak remaja minta. Minta duit, mak bapak bagi duit. Sampailah dia habis sekolah, habis masuk pula pusat pengajian, diuji lagi pula dengan percintaan pula.
diuji dengan percintaan. Minat orang ni minat orang lain. Minat orang tu minat orang lain. Minat orang tu curang. Contoh kan. Minta kepada Allah SWT pula kan, temukan jodoh yang baik. Ada orang yang dapat jodoh yang baik, ada orang dapat jodoh yang tak berapa nak baik. Ada orang dapat jodoh yang baik tapi mati awal pula. Ada orang dapat jodoh kena madu pula. Macam. Kemudian dapat pekerjaan pula tuan. Diuji lagi. Buat kerja benar dapat gaji sikit. Minta ke Allah SWT supaya hasil usaha kerja dibalas. Sampailah ke usia tua. Itu pun kalau sampai ke tua pula, duit dah banyak tapi badan dah sakit-sakit. Napih dah tak panjang, kaki dah tak boleh nak lari lagi. Kenapa tuan-tuan? Sebab kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapa yang menjadikan dunia itu sebagai dia punya tujuan hidupnya, maka dia akan tertipu. Tengok gaji orang lain tuan-tuan. Gaji Ronaldo 200 juta setahun. Tengok pula poket awak. Kadang-kadang 1,000 pun tak sampai. Tengok pula pencen kita tuan-tuan. Makin lama makin sikit, makin lama makin sikit. Tengok orang lain. Itulah dia tuan-tuan. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan warna-warni kehidupan ini untuk apa tuan-tuan? Sebab Allah nak bagi tahu dunia bukan tujuan. Kita belajar akidah ni supaya kita tahu bahawa dunia ini adalah satu persinggahan, permusafiran. Hari-hari tuan-tuan, kalau anak-anak muda kira duit tak cukup, kadang-kadang dia lupa Allah bagi rezeki. Kadang-kadang dia lupa sampai umur dia remaja tu Allah bagi dia rezeki. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah dia kehidupan yang Allah berikan. Allah bagi sikit, kita syukur. Allah bagi banyak, lagi kita tambah syukur. Tapi itu bukan tujuan yang sebenar untuk kita hidup. Sebab tuan-tuan, orang gaji 200 juta pun kalau mati pun dia takkan bawa 200 juta atau hantar 1 sen pun dia takkan bawa. Tertipulah orang-orang yang hari perkuburan dia letak barang dan macam-macam dalam kubur dia tak akan bawa apa pun. Yang hanya dibawa adalah amal soleh, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kita kena belajar. Jadi kita kena kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bersungguh-sungguh kita kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala ni tuan-tuan, kita kena tahu apakah yang telah disusun oleh para ulama yang mu'tabar. Yang disusun oleh para ulama yang mu'tabar berkenaan dengan pegangan akidah kita. Ada orang menjadikan trofi Piala Dunia itu sebagai sasaran dia. Kita jadikan Allah sebagai tujuan kita. Jadi kita kena tahu. Kita kena tahu apa? Kita kena tahu apakah akidah kita, apakah kepercayaan kita. Jadi disusunlah oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah ini adalah mereka yang mengikut Al-Quran. Pertama, Al-Quran. Mengikut As-Sunnah. As-Sunnah ni ada 3. Sama ada qaulun, fi'lun ataupun takrirun. Kata-kata Nabi SAW
ataupun perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun penyaksian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk apa? Untuk mengajar. Untuk mengajar kita bagaimanakah cara untuk berkehidupan sebagai manusia di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Seterusnya tuan-tuan, dipegang oleh Islam ini oleh para sahabat dan mereka mula menyusun ilmu-ilmu akidah. Ilmu-ilmu akidah yang mana disusun oleh para sahabat kepada para tabi'in, kepada para tabi'ut tabi'in, sampailah kepada ulama-ulama Islam yang memegang, mereka telah menetapkan bahawa ahli sunnah wal jamaah itu adalah mereka yang telah mengikut apa yang telah disusun oleh Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Mereka bukanlah membuat mazhab yang baru, tetapi mereka menyusun secara spesifik bab Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, dalam bab akidah di Negeri Sembilan ini telah difatwakan oleh Jawatan Kuasa Fatwa Kerajaan Negeri Sembilan. Dan dia bukanlah pendapat minoriti. Ianya adalah pendapat majoriti ulama Islam daripada dulu sampai sekarang. Maka terkeluarlah daripadanya kelompok Syiah, kelompok Salafiyah Wahabiyah, kelompok liberal, kelompok apa lagi tuan-tuan? Jahmiyah, Qadiriyah, Mu'tazilah, dan yang mana yang difatwakan menyeleweng daripada ahli sunnah wal jamaah. Jadi ahli sunnah wal jamaah pula menyusun dalam bab ketuhanan ni, dalam bab akidah ni, 3 benda yang kita kena tahu. Pertama adalah berkenaan dengan ketuhanan. Kena kenal Allah Subhanahu wa taala, al-ilahiyat. Kemudian yang kedua, an-nubuwat. Kena kenal Rasul dan Nabi-Nabi yang telah diutuskan untuk membawa manusia. Yang ketiga adalah ghaibiyat atau sam'iyat, perkara-perkara ghaib atau perkara-perkara yang kita mendengarnya daripada kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, di antara salah satu daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Nabi, Nabi ajarkan kepada para sahabat adalah sifat wahdaniyah. Sifat wahdaniyah Allah Subhanahu wa taala. Terhimpun dalamnya sifat 20. Takkanlah sifat Allah tu 20 je, tak. Segala kesempurnaan, kamalat adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi ulama simpulkan 20 sifat ni untuk membezakan dengan fahaman-fahaman yang menyeleweng daripada ahli sunnah wal jamaah. Jadi sifat Allah wahdaniyah ini adalah, wahdaniyah artinya esa atau tunggal. Esa atau tunggal. Okey. Maksudnya adalah Allah tersendiri. Allah tidak tersusun daripada sesuatu. Sebagaimana kita kan, badan kita ini terdiri daripada apa tuan-tuan? Daripada jisim lah, daripada air lah. Terdiri daripada sesuatu. Allah tidak tersusun daripada sesuatu. Kita faham? Kemudian Allah tidak berhajat kepada sesuatu. Kita tuan-tuan berhajat tak? Banyak hajat kita tuan-tuan. Dalam dunia ni tuan-tuan, terlalu banyak permintaan kita, terlalu banyak hajat kita. Dan kadang-kadang sampaikan hadis pun cakap, manusia tu kalau ditumpukkan lembah emas, dia mesti nak lembah kedua. Kalau dapat dia satu lembah emas, mesti dia nak lembah yang kedua. Berhajat kepada kekayaan yang tak pernah. Sebab tu bila kita belajar, kita kena belajar tasawuf ni. Tasawuf ada ajar apa tuan-tuan? Merasa cukup.
Qanaah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab jiwa kita ni tuan-tuan, dia takkan pernah rasa cukup. Dia takkan rasa pernah cukup dengan kebendaan dan keduniaan. Jadi sedangkan Allah tidak berhajat kepada apa-apa. Kemudian Allah tidak perlukan kepada pertolongan. Kita ini memerlukan pertolongan. Bermacam-macam pertolongan yang kita perlukan. Kita tak mampu nak buat sendiri tuan-tuan. Ada orang yang kaya, harta mungkin berjuta-juta, tetapi apabila sakit, dia boleh tak ubat diri dia sendiri? Tak mampu nak ubat diri sendiri. Sebab tu ada hospital. Dan sebab tu hospital memanjang penuh je. Pergi dekat hospital Tunku Jaafar tu, siang malam. Sebab apa tuan-tuan? Sebab tak mampu manusia nak ubat diri sendiri. Berharap kepada kepakaran orang lain. Dulu ada sahabat saya kata, seorang doktor perubatan tuan-tuan pun beratur juga untuk dapatkan perubatan. Rupanya doktor pun tak mampu nak ubat diri sendiri. Macam tu. Sampai macam tu. Kan? Doktor pun tak mampu nak. Kita berpakaian, ada orang boleh buat pakaian sendiri, ada orang tak mampu, mengharapkan orang lain menjahitkan pakaian dia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak perlukan kepada pertolongan. Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada sekutu. Itu memang logik akal pun ya. Mana boleh tuan-tuan, dalam satu negara ada 2 presiden, bagi contoh lah kan. Presiden shift malam, presiden shift siang. Tak ada. Tunggang langgang ni no. Tunggang langgang ni. Malam kuasa lain, siang kuasa lain. Tak boleh. Allah tidak ada sekutu baginya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Dan kemudian tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah dia yang disebutkan sebagai laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ataupun disebutkan walam yakul lahu kufuwan ahad. Imam baca tadi kan? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah ni tak ada yang setara dengan dia. Allah Subhanahu Wa Taala juga tidak ada yang semisal dengannya. Sehingga kan para ulama menyatakan bahawa jikalau kita terfikir bahawa baik kita terfikir macam ni kot Allah, itu bukanlah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab akal kita takkan mampu untuk menzahirkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila kita belajar tuan-tuan, baru-baru ni ada orang cakap Allah buat arah, Allah jadikan arah. Kita ni manusia ada arah kan? Kita ada kiri, kita ada kanan, kita ada kanan, kita ada kiri, kita ada atas, bawah. Jadi penceramah tu cakap Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh meletakkan diri dia dalam arah. Nampak macam logik akal. Dan kemudian dia akan membawalah kepada persoalan-persoalan yang lagi pelik. Antaranya pun kan, bolehkah Allah masukkan gajah dalam lubang jarum? Bolehkah Allah mencipta menjadikan isteri kepadanya? Bolehkah Allah menjadikan anak padanya? Oh, kalau ikut dia punya hujah tu tuan-tuan, Allah berkuasa. Wah, itu salah. Dalam pengajian akidah dia salah. Kan? Sebab tu kita belajar sifat mustahil. Allah tak akan buat perkara-perkara yang mustahil. Sebab tu lawan kepada wahdaniyah itu adalah ta'addud. Yang ini artinya
berbilang. Ta'addud, berbilang. Berbilang-bilang. Bila berbilang ni tuan-tuan, ia akan membawa kepada orang kata apa? Allah ada saingan. Ada yang boleh menyaingi Allah. Ada orang yang boleh menyaingi Allah. Ini adalah lawan dia. Yang ini mustahil. Kemudian Allah tersusun daripada sesuatu. Ini orang tu kata tadi. Allah boleh menjadikan tubuh badan untuknya. Ini adalah perkara-perkara yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara-perkara yang menjatuhkan. Kemudian Allah berhajat kepada sesuatu dan Allah perlu kepada pertolongan. Ini adalah perkara mustahil. Sebab tu kita kata tuan-tuan, apabila kita ada rezeki yang Allah bagi, orang panggil kita kaya mungkin, orang panggil kita kaya, ketahuilah bahawa Allah itu lebih kaya. Sebab orang kaya di antara kita pun, dia bukannya kaya dalam erti maksudnya sampai ke tahap Allah Subhanahu Wa Taala. Kaya dia tu tuan-tuan mungkin dari segi nilai. Ada orang pakai kereta Mercedes, harga dia mungkin dalam 400,000. Dia bergerak sampai ke tujuannya. Tetapi ada orang dia pakai kereta Pro 2, 40,000 juga, 40,000. Maknanya lebih kurang dalam 10 kali ganda lebih kecil. Tapi sampai ke tujuan tak? Sampai tak? Sampai. Cuma nilai. Mercedes ni mungkin boleh pecut 100, 200 kan? Pro 2 mungkin boleh pecut sampai 140, macam tu lah. Ada beza. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tak perlu kereta. Dia kata tak berhajat. Nah, kayanya Allah ni, Allah tak perlu kereta. Dan kita kena faham itu. Allah tak perlu kapal terbang pergi mana-mana. Itu maksud dia Allah. Kalau kita kata Allah berhajat kepada sesuatu, kita berhajat tak kepada kapal terbang? Berhajat kita. Kenapa kita berhajat kepada kapal terbang? Kerana tuan-tuan, kita ada hajat untuk tunaikan haji, tunaikan umrah, tunaikan ziarah kita ke Los Angeles mungkin, ke Switzerland mungkin ziarah kita, ke Chiang Mai Thailand ke Indonesia ke tuan-tuan. Jadi kita berhajat kepada kapal terbang. Jalan kaki boleh tak? Boleh tuan-tuan. Boleh jalan kaki tuan. Orang Malaysia naik motor, tak naik kapal terbang. Naik motor pergi haji, pergi haji. Pergi umrah ke pergi haji, saya tahu, saya lupa lah. Orang ni 9 pun ada. Tuan-tuan tahu berapa jauh, berapa lama? 3 bulan baru sampai. 3 bulan baru sampai. Kalau naik kapal terbang sehari sampai. 3 bulan tuan-tuan baru sampai. Berhajat. Masih berhajat kepada motosikal, motorbike. Besar kan? Tu dalam perjalanan tak macam-macam lah apa jumpa ni. Dalam perjalanan haus lah, berhajat lagi. Kan? Payah pancit lah, minta pertolongan orang lagi. Dan menunjukkan kita ini manusia yang lemah. Kemudian Allah ada sekutu, itu adalah mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang menyamai Allah, itu adalah mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena faham Kemudian wahdaniyah ini merangkumi 3 jenis sifat bagi Allah. Ini sifat wajib. Sifat wajib, sifat ketuhanan dan sifat salbiyah. Sifat wajib wahdaniyah adalah Allah wajib bersifat esa dan mustahil bersifat berbilang. Allah esa pada 3 perkara, iaitu esa pada zat,
esanya pada sifat, esanya pada perbuatan. Esa pada zat, esanya pada sifat, esa juga Allah Subhanahu Wa Taala pada perbuatan. Yang pertama adalah Allah esa pada zat. Tidak ada yang menyamai zat Allah. Zat Allah tidak tersusun daripada sesuatu. Zat Allah tidak berbentuk. Kita tersusun dari sesuatu atau tidak? Ya, kita tersusun. Sebab tu bila kita tersusun, kita memerlukan penyelenggaraan. Sebagai contoh tuan-tuan, kita kena minum air tak? Minum air tak? Kita kena minum air. Tak jadi apa jadi kepada kita kalau kita tak minum air? 10 hari tak minum air, apa jadi tuan? Baru-baru ni tuan-tuan ada kanak-kanak Bangladesh, dia main dekat kontena. Main dengan kawan dia tuan-tuan, main nyuruk-nyuruk. Menyuruk dalam kontena. Dikunci kontena tu tuan-tuan. Dia tertidur dalam tu, terkunci dalam kontena. 6 hari baru sampai Malaysia tuan-tuan. Ketika dia jumpai lembik. Kenapa lembik? Pengsan tuan-tuan dalam tu dah. Tak makan, tak minum pula. Sebab kita manusia. Kita memerlukan air dan makanan untuk menampung kehidupan kita. Itu maksudnya kita tersusun sesuatu. Betul. Dunia ni ada rantaian dia kan. Allah ciptakan ni mesti ada hikmah dia, ada sebab dia. Kita tengok kijang kena makan dengan rimau kan. Ada hikmah dia. Kalau tidak rimau lah mati tak makan kan. Itu Kemudian zat Allah tidak berbentuk. Yang bentuk kita tuan-tuan. Kepala kita tuan-tuan bulat. Kepala 4 segi apa pelik? Apa lah kepala 4 segi ni? Berbentuk. Cantik gigi kita tersusun, kan? Dan Allah tak jadikan gigi kita ni macam rambut. Kalau Allah jadikan gigi kita macam rambut tuan-tuan panjang tu. Sekejap esok panjang dah gigi. Potong gigi. Jadi kemudian jirim adalah sifat makhluk, Allah tidak boleh sama dengan makhluk. Kemudian Allah, apakah maksudnya Allah esa pada sifat? Tidak ada yang menyamai sifat Allah. Sifat Allah tidak perlu kepada sesuatu. Dan sifat Allah tidak boleh dipisahkan daripada zat. Contohnya, Allah mendengar tanpa perlu kepada sesuatu. Allah mendengar tanpa perlu kepada sesuatu, iaitu telinga. Kita gunakan telinga untuk mendengar sebab kita adalah hamba Allah. Maha suci Allah daripada bersifat dengan memerlukan telinga untuk mendengar. Kerana telinga adalah bersifat dengan sifat makhluk. Allah tidak boleh sama dengan makhluk. Ini adalah maksudnya Allah esa pada sifat. Allah esa pada perbuatan. Tidak ada yang menyamai perbuatan Allah. Perbuatan Allah tidak perlu kepada perkakas seperti tangan. Kita nak makan, kita perlukan sudu. Kita nak makan, kita perlukan makanan. Tak ada makanan, nak makan apa? Nak masak makanan, kena ada apa tuan-tuan? Kena berapa banyak perkakas yang kita perlukan. Kita perlukan senduk. Kita perlukan periuk. Kita perlukan tongges. Kita perlukan tempat masak. Kita perlukan api. Kita juga perlu menggunakan tenaga kudrat kebijakan kita, otak kita untuk masak apa pula hari ni. Lepas tu dah masak, bagi sedap pula. Segala perkakas kita akan gunakan. Jadi jika Allah tidak boleh sama dengan makhluk, maka Allah tidak boleh bersifat berbilang kerana berbilang adalah sifat makhluk. Alam bersifat berbilang. Contohnya diri makhluk adalah tersusun daripada sesuatu.
Pakai contoh malaikat. Malaikat tersusun daripada cahaya. Diri jin dan iblis pula tersusun daripada api. Kita ni manusia ada darah, ya. Darah. Ada daging asasnya. Ada tulang, ada kulit. Banyak lapisan ni tuan-tuan. Atas ni kulit, cucuk dalam tu ada tulang, ada daging, ada darah. Hilang satu tuan-tuan, kuara. Betul tak? Contoh orang terbakar, luruh kulit, hospital kat duduk sebab tak mampu. Jadi zat Allah pula tidak tersusun daripada sesuatu, maka adalah mustahil Allah bersifat sama dengan seperti makhluk. Jika Allah tidak bersifat seperti makhluk, artinya mustahil Allah bersifat berbilang. Jika Allah mustahil bersifat berbilang, maka Allah itu wajib bersifat dengan sifat esa. Jadi orang cakap zaman sekarang ni, apa ni belajar sifat 20? Ini adalah falsafah Yunani katanya. Ini adalah falsafah Yunani. Belajar sifat 20, ini adalah sifat falsafah Yunani. Ada orang katalah, tak ada dalil dalam Quran. Jadi katanya, kita jawab baliklah. Dalil atau bukti sifat wahdaniyah ini adalah menggunakan dua kaedah. Pertama adalah kaedah nakli. Dalil nakli. Naqala maksud dia pindah. Apa sahaja yang memindahkan, Arab panggil naqala. Seperti bas. Apa sahaja alat yang memindahkan sesuatu kepada sesuatu tempat yang lain. Kemudian dalil akli, yang ini dalil akal. Pertama adalah dalil daripada Al-Quran. Dalil atau bukti daripada Al-Quran, kita wajib percaya. Percaya kepada kitab Allah adalah salah satu daripada rukun iman kita. Menolak dalil Al-Quran artinya tidak percaya kepada Al-Quran. Dan jika kita tidak percaya kepada Al-Quran, maka gugurlah rukun iman kita. Jadi bila tuan-tuan kita nak sabitkan sifat bagi Allah, mestilah berdasarkan kepada Al-Quran. Jadi di antara ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan sifat esa Allah, di antaranya adalah surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, yang ini wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Lam yalid wa lam yulad. Dan dia tidak beranak dan tidak pula diberanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Kita baca pula surah Al-Isra ayat 111. Mafhumnya apa tuan-tuan? Dan katakanlah, segala pujian bagi Allah yang tiada mempunyai anak. Penegasan tuan-tuan, bila sebut Allah tak anak, bagi tahu bahawa Allah tak sama dengan makhluk. Sebarang perbuatan yang hampir-hampir menyamakan Allah dengan makhluk, maka dalam Islam dia tertolak. Dan tiada baginya sekutu dalam urusan kerajaannya. Dan tiada baginya penolong disebabkan sesuatu kelemahannya. Dan hendaklah engkau membesarkan serta memuliakannya dengan bersungguh-sungguh. Jadi dua ayat ni, Qul huwallahu ahad dengan dalam surah Al-Isra, membuktikan bahawa sifat wahdaniyah ini dalam sifat 20, dia bukanlah sekadar bukanlah dikatakan sebagai falsafah, tetapi dia memang ada dalil dalam Al-Quran.
Kemudian dalil akli. Dalil akal. Bila kita dah ada dalil Quran, ulama memperkukuhkan lagi dengan dalil akal. Sebab tuan-tuan, sebab apa? Sebab kalau kata kita nak kata dengan orang yang tak beriman kepada Allah, kita guna dalil Quran, dia tak nak terima. Dia tak nak terima. Seperti orang yang mulhid, orang yang mengatakan bahawa Tuhan ni tak wujud. Seperti orang yang tidak menerima keesaan Allah. Jadi orang-orang macam ni tuan-tuan, kita nak bagi dia dalil pakai Quran, takkan terima. Dia takkan terima. Jadi kita nak bagi itu, kita mesti bagi pakai dalil akal. Apakah dalil akalnya? Adalah dengan adanya alam ini. Lihat alam ni, alam yang begitu hebat. Hebat tuan-tuan, hebat. Walaupun alam kita ni hebat, kita rasa betul besar betul bumi ni tuan-tuan. Bumi ni macam besar biji sawi ya, kalau dibandingkan dengan planet-planet lain yang lebih besar. Menakjubkan, dunia ni macam-macam tuan-tuan ada. Tak habis kita nak explore. Mestilah pencipta dia mesti lagi hebat. Kemudian alam ini teratur. Bumi ini dah berbilion-bilion dah. Berbilion-bilion tahun. Kemudian jika pencipta kepada alam ini lebih daripada satu, kita cerita sifat wahdaniyah, lebih daripada satu, pastilah akan timbul perselisihan. Ini akal lah. Kerana ingin lebih berkuasa, tak sependapat. Sebab tu tuan-tuan, tak boleh ada dua Perdana Menteri. Tak boleh ada dua yang di-Pertuan Agong. Dan masing-masing ada kuasa dia. Tapi kita nak bagi tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ni, kalaulah tidak bersifat dengan sifat wahdaniyah, ada dua, ada tiga, ada sekutu, maka kita tak rasalah alam ini akan berjalan dengan teratur. Confirmlah berlakunya banyak perbalahan. Confirmlah banyak orang tak sependapat tuan-tuan dalam satu tempat. Yang dia ni pun nak jadi Perdana Menteri, yang dia ni pun nak jadi menteri, yang dia ni pun nak. Kok dalam negara itu menteri besar, dia pun nak jadi menteri besar, yang seorang ni pun nak jadi menteri besar. Semua pun nak jadi menteri besar. Tak boleh ya. Mesti ada satu. Itu dari segi logik akal. Kalau Allah tak bersifat dengan sifat wahdaniyah, maka pasti timbul apa tuan-tuan? Timbul perselisihan, timbul salah faham, timbul macam-macam. Jadi ini membuktikan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat yang esa, iaitu sifat wahdaniyah. Dan sifat ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala adalah sifat yang wajib pada zat yang layak disembah, iaitu sifat ketuhanan terkaya di seluruh alam, istighna, dan seluruh alam berhajat kepadanya, iaitu iftiqar. Kitalah alam. Sebelum ni kita bahas tentang alam. Ulama bahas alam tu ada dua, satu alam ghaib, satu alam hakiki. Alam hakiki ni kita lah kan? Alam ghaib itu adalah malaikat, iblis, jin, roh, dan semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah lah pencipta tunggal alam ini. Allah lah yang mengatur, Allah lah yang mengurus, Allah yang memelihara, Allah lah menguasai alam ciptaannya tanpa campur tangan daripada mana-mana makhluk. Dan itulah Allah bagi kita rezeki kepada setiap makhluknya.
Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, Allah yang menetapkan tempat tinggal bagi setiap makhluk ciptaannya. Kita pun tahu tuan-tuan, kita ni kecil, kita risau masa depan kita, last-last ada je jalan yang Allah bagi untuk kita dapat kehidupan di dunia ini, sehinggalah pada satu hari nanti kita akan menghadapnya. Jadi tuan-tuan, jelaslah bahawa sekalian alam ini bergantung atau berhajat sepenuhnya kepada yang Maha Tunggal. Tanpanya alam tak boleh wujud. Tanpa Allah Subhanahu Wa Taala, alam tak boleh wujud. Dan sifat wahdaniyah, yang ini esa, adalah sebenarnya sifat ketuhanan yang iftiqar, yang ini seluruh alam berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, sifat wahdaniyah ini akhirnya adalah salah satu daripada sifat yang telah disusun oleh para ulama, yang mana kita wajib beriman bahawa Allah itu Maha Esa. Jangan terpengaruh dengan orang yang beritahu sifat 20 ni sifat falsafah. Kita nak belajar tentang Islam ni mesti terus ke Quran dan hadis. Jadi Quran pun sebut dalil tentang wahdaniyah, sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, yang baik dan buruk itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita adalah hamba yang lemah, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.